Hai dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Hari ini kita bertemu kembali di bahagian yang kelima, masih tajuk yang sama, iaitu bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Hari ini kita akan masuk 9.3 iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar membezakan peristiwa, mana satu peristiwa saling eksklusif dan mana satu peristiwa tidak saling eksklusif. Baiklah kelas, kita terus pergi ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 4, muka surat 253. Okey. Bola pingpong yang berlabel dari nombor 1 hingga nombor 9 dimasukkan ke dalam satu bangku kosong. Okey, seorang murid memilih bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Okey, katakan T itu ialah peristiwa mendapat nombor genap. U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Hubungan antara tiga peristiwa TUV ini kita boleh digambarkan dengan gambar raja Venn. Okey, ini tadi peristiwa T iaitu mendapat nombor genap. Peristiwa U ialah peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. Okey, V ialah faktor bagi 9. Okey, sekarang kita nak tentukan mana satu peristiwa saling eksklusif, mana satu peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Daripada gambar rajah di sebelah, didapati peristiwa T, okey, ini peristiwa mendapat nombor genap tadi, dan peristiwa V, nampak peristiwa V ini adalah faktor bagi 9, nombor faktor bagi 9, tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Maksudnya, nombor genap. Nombor kuasa 2 sempurna, nombor faktor bagi 9, nombor faktor bagi 9. Mereka tidak boleh bercampur. Jadi, disebabkan mereka tidak boleh bercampur, maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Mereka berasingan. Okey, peristiwa T dan U, peristiwa tidak saling eksklusif kerana bola pingpong yang berlabel nombor 4 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. Maksudnya di sini peristiwa T ada juga nombor 4, peristiwa U pun ada juga nombor 4. Okey, peristiwa T ada nombor 2, 4, 6, 8. Peristiwa U pun ada 1, 4, 9. Jadi peristiwa T dengan peristiwa U ini mereka mempunyai nombor yang sepunya, nombor yang sama iaitu nombor 4. Maka sekiranya mereka berkongsi nombor yang sama, mereka saling berkongsi, maksudnya peristiwa ini peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, di sini ada satu persoalan. Adakah peristiwa U dan V merupakan peristiwa saling eksklusif? Tidak, kerana U dan V mempunyai bola pingpong iaitu berlabel nombor 1 dan 9. Mereka U dan V mempunyai kesudahan yang sama. U ada 1 dan 9, V pun ada 1 dan 9. Maka peristiwa U dan V adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita pergi ke contoh yang kedua. Seorang murid dipilih secara rawak daripada sebuah kelas, iaitu kelas A adalah peristiwa bagi murid perempuan. Okey, dalam kelas tu ada murid perempuan dan cikgu labelkan sebagai A, peristiwa A, manakala peristiwa B adalah peristiwa murid lelaki. Okey, C adalah murid yang mengayuh basikal. Okey.
Tentukan sama ada peristiwa bergabung yang berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Sebelum kita meneruskan kita punya penyelesaian masalah, jadi kita buatlah dahulu gambar rajah Venn, okey. Di mana ini adalah murid perempuan, dalam kelas itu ada murid perempuan, ada juga murid lelaki. Okey, murid dan perempuan mungkin ada murid dan mungkin ada juga murid lelaki yang mengayuh basikal. Nampak tak? Murid perempuan ada yang mengayuh basikal, murid lelaki pun mungkin ada mengayuh basikal. Tetapi murid lelaki dan murid perempuan tidak boleh bergabung, tidak boleh bersama. Okey. Kalau kamu perempuan, perempuanlah. Kalau kamu lelaki, kamu lelaki. Satu peristiwa itu dia tidak boleh berlaku serentak. Okey. Sekarang kita nak tentukan peristiwa A dengan peristiwa B, adakah mereka saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okey, ini A. Ini tadi adalah murid perempuan, B tadi adalah murid lelaki. Jadi mereka tidak boleh bercampur. Maksudnya ini adalah peristiwa eksklusif. Peristiwa saling eksklusif. Jadi jawapan dia peristiwa A dan B tidak boleh berlaku bersama. A dan B tidak boleh berlaku bersama. Kalau kamu lelaki, kamu lelaki. Kalau kamu perempuan, kamu perempuan. Maka A dan B adalah peristiwa saling eksklusif. Okey. Peristiwa A dengan C. Okey, A tadi murid perempuan, C tadi murid yang mengayuh basikal. Jadi mungkin dalam sekolah kita mungkin ada murid perempuan yang mengayuh basikal. Boleh berlaku serentak tak peristiwa ini? Boleh. Jadi peristiwa A dan C boleh berlaku bersama, boleh berlaku serentak. Okey, maka A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Soalan C. B. Murid lelaki dengan murid yang mengayuh basikal. Sama dengan murid perempuan juga. Di dalam sekolah kita ada juga murid lelaki yang mengayuh basikal. Jadi lelaki dan mengayuh basikal tu dia boleh berlaku sama. Dia boleh berlaku serentak, secara serentak. Maka B dan C, peristiwa B dan C itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Mereka boleh berlaku secara serentak di sini. Boleh faham? Okey, kita pergi ke contoh 3. Contoh 3 ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 255. Okey. Sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang peternakan, di mana peristiwa K ini adalah peristiwa telur yang dipilih retak yang sudah pecah kah? L adalah peristiwa telur dipilih grade A. Kalau grade A, peristiwa L. Peristiwa M adalah peristiwa grade C. Okey. Tentukan sama ada peristiwa bergabung yang berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Terlebih dahulu kita buatlah dulu dalam bentuk gambar rajah Venn. Okay, L ini adalah telur grade A. Telur grade A, telur yang besar. Okey, M ialah telur grade C. Okey. Telur grade A dalam peternakan dalam ladang itu, telur grade A dan telur grade C mungkin ada juga telur yang retak. Grade A mungkin ada yang retak, grade C pun ada yang retak. Itu maksudnya. Maksudnya di sini ada telur grade A yang retak. Ini ada telur grade C yang sudah retak, yang sudah rosak. Okey. Boleh tak telur grade A bergabung dengan telur grade C? Tidak boleh. Grade A lah, grade C. Macam lelaki dengan perempuan tadi. Lelaki, perempuan. Okey. Tentukan peristiwa di bawah ini K dengan L. Okey. K dengan L. Adakah mereka peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif? Mereka bersilang. Kalau bersilang, nampak tak? Mereka adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Nampak? Mereka ada telur grade A. Grade A ini ada yang rosak. Jadi, peristiwa K dan L boleh berlaku bersama. Grade A mungkin ada yang pecah, itu maksudnya.
maka peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, soalan B. K dengan M. Telur pecah dengan telur retak dengan telur grade C. Pun peristiwa tidak saling eksklusif kerana peristiwa K telur pecah pada grade C. Telur grade C ini boleh berlaku bersama. Mungkin grade C dia tidak semuanya bagus kan, mungkin ada yang sudah retak. Maka peristiwa K dan M itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Peristiwa L dengan M. L grade A, telur grade A, M adalah telur grade C. Jadi mereka tidak boleh bercampur. Grade A, grade A, grade C, grade C, grade B, grade B. Disebabkan mereka tidak boleh bercampur, tidak boleh berlaku secara serentak, maka peristiwa L dan M itu adalah peristiwa saling eksklusif. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita. Harap semua murid sudah tahu membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Kalau peristiwa saling eksklusif, maksudnya mereka tidak berkongsi, mereka berasingan, tidak boleh bercampur. Peristiwa itu tidak boleh berlaku secara serentak, secara bersama. Okey, manakala peristiwa tidak saling eksklusif ini adalah peristiwa boleh berlaku bersama, boleh berlaku secara serentak. Jadi, cikgu harap kamu boleh faham. Bertemu lagi kita di bahagian seterusnya. Bye.